A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh rahmat, dilimpahkan pahala yang banyak dan penuh keredaan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan rancangan Mutiara Hati pada kali ini, insya-Allah saya akan membincangkan satu tajuk yang cukup cantik, iaitu hadirkan keikhlasan dalam beramal. Dalam kita masih dalam di suasana bulan Ramadan ini, mengamalkan ibadah berpuasa, itu perkara yang wajib kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan ini. Dalam kita mengamalkan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sifat-sifat yang mulia ataupun sifatul mahmudah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita supaya mesti ada pada setiap umat Islam, iaitu ikhlas. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Ikhlas dari segi bahasa ialah murni, iaitu sesuatu tidak bercampur dengan yang lain. Maknanya kalau sebagai contoh, kalau air, maka air sahaja, H2O. Ini bercampur dengan kopi, ini bercampur dengan susu, kalau tidak menjadi air kopi, air susu, air teh dan sebagainya. Tapi dari segi bahasa, ikhlas suatu perkara yang murni, suci, bersih, tanpa bercampur yang lainnya. Manakala dari segi istilah, iaitu menjadikan tujuan ibadah semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang maksudnya, makna kurang lebih dalam bahasa kita ialah, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya semata-mata. Maknanya dalam beribadah kita tidak mencampurkan dengan hal-hal yang lain, tidak kerana lain, hanya kerana Allah semata-mata. Dalam surah An-Nisa ayat 145 dan 146, Allah SWT juga berfirman mengenai sifat orang munafik. Mengenai orang munafik, bahawa mereka ini pada ayat 145, dan maksudnya mereka ditempatkan di tempat neraka yang paling bawah. Yang kita tahu neraka itu ada 7 tingkatan. Yang paling atas Jahannam, yang paling bawah ialah neraka Hawiyah. Di sinilah orang-orang munafik ditempatkan di neraka Hawiyah. Dan Allah Ta'ala jelaskan, tidak ada seorang pun boleh membantu mereka daripada siksa di neraka Hawiyah. Namun mereka yang terlepas daripada neraka Hawiyah ini, dengan penerangan ayat seterusnya dalam ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Melainkan orang-orang yang bertaubat daripada kemunafikan itu dengan sebenar-benar taubat, memperbaiki amalan mereka yang salah, berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan ajaran agama mereka kerana Allah, maka mereka yang demikian itu adalah bersama orang-orang yang beriman, dan Allah akan menggunakan orang beriman itu pahala yang besar. Jadi maknanya dalam kita beribadah ini ataupun kita membersihkan sifat daripada munafik ini, kita di antaranya ialah mestilah bersifat ikhlas. Segala amalan kita itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, agar kita akan menerima ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa iftitah pun, kita tahu doa iftitah setelah kita takbiratul ihram, dalam sembahyang kita baca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Dalam doa tersebut kita melakukan ikrar, membaca ikrar, iaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang maksudnya kira-kira, sesungguhnya sembahyangku, salatku dan segala ibadahku, hatta hidupku dan matiku nanti
hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada selain daripada Allah melainkan Allah. Jadi itulah sahaja ibadah yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan, aktiviti yang kita laksanakan untuk dinilai sebagai ibadah, untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah adanya ikhlas. Ikhlas ini bermula daripada niat, itu yang penting. Maknanya sebelum kita melakukan satu kegiatan, amalan ataupun ibadah, perlu dalam niat itu ikhlas. Suatu dalam kita berniat sembahyang pun di hujung sekali ada lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa lalai. Kita memfokuskan sembahyang kita itu hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lainnya. Jadi yang penting ialah sempurnakan niat kita itu dahulu. Sempurnakan niat bahawa tujuan kita beribadah, tujuan kita bekerja, tujuan kita apapun kegiatannya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Apa yang diniatkan, itulah yang kita dapat. Kalau memang kita solat hanya kerana Allah, maka kita akan dapat ganjaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana kita solat itu kerana menunjukkan kepada manusia, mungkin kerana bapa mertua di depan kita, maka itu yang kita dapat tidak apa-apa melainkan sia-sia, tidak akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja sebab dalam kegiatan ini ada dua perkara yang penting ada untuk menilai suatu perkara itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mempunyai pahala ataupun redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ialah amalan ataupun kegiatan yang kita lakukan itu mesti adalah perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dan yang kedua ialah mestilah dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekiranya salah satu di antaranya tidak ada, maka amalan ataupun pekerjaan, ibadah kita, kegiatan dan sebagainya dianggap sebagai sia-sia. Kerana hati ikhlas sudah, tapi amalan itu bertentangan dengan hukum syarak, umpamanya mencuri. Mencuri adalah diharamkan dalam Islam. Tapi dia ikhlas untuk mencuri, dia akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan itu baik, membantu orang, bersedekah, memberi makan anak yatim dan sebagainya, tapi melakukan itu tidak dengan ikhlas. Apabila tidak dengan ikhlas, maka perbuatannya itu dianggap sia-sia. Tidak yang mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat. Ini umpamanya sahaja macam kita ni naik 10 tingkat bangunan misalnya. 10 tingkat bangunan naik dengan tangga. Apabila sampai tingkat 10, ngalih ni daripada bawah tingkat 1, 2, 3 sampai ke 10, tiba-tiba sudah tingkat 10, kunci tinggal. Macam mana kan masuk? Kan ngalih, sia-sia saja. Ngalih pulang ada tapi tidak dapat masuk. Sebegitu juga dengan amalan. Kalau kita di dunia ini dengan diberi umur yang panjang, beramal 50 tahun umpamanya, beribadah siang malam, namun sia-sia kerana tidak ada keikhlasan dalam segala ibadah, amalan, kegiatan yang kita laksanakan. Suatu ada Imam Ghazali pernah berkata, semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya binasa kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan memperolehi pahala yang besar. Maknanya apapun kita lakukan ini mestilah dimulakan dengan niat yang ikhlas. Jadi yang penting sekarang ini macam mana kita untuk melatih diri kita sebagai seorang yang ikhlas. Itu yang penting pertama ialah kita merasa hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala di depan kita. Maknanya kita dalam sembahyang umpamanya kita sudah mengatakan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sepanjang daripada kita dari takbir sampailah salam itu kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah di dunia ini, namun memang Allah tetap melihat kita dalam melakukan apapun pekerjaan di dunia ini. Umpamanya macam kita sebagai seorang pekerja, kalau kita tidak ada bos di depan mata, mungkin kita sambil lewat buat kerja. Mungkin kita main game, kita tidur, kita borak-borak, minum-minum, membuang masa dalam pekerjaan. Kerana tidak ada keikhlasan dalam bekerja tersebut. Namun apabila saja bos datang, bos-bos ada datang, kita macam sebenarnya buat kerja tu menumpukan perhatian.
Tapi kalau kita andaikan dalam kita bekerja daripada awal sehingga akhir, merasakan bos sentiasa ada memerhatikan kita, contohnya ada CCTV dan sebagainya, pasti kita akan melaksanakan pekerjaan kita itu dengan ikhlas kepada bos kita, kerana kita merasakan diperhatikan. Begitulah juga dalam kita beribadah ini, sembahyang, berpuasa, umpamanya kita sedang berpuasa, orang lain nampak kita macam orang berpuasa sebab kita tidak makan dan minum. Tapi apabila kita berseorangan, seorang diri sahaja, kemungkinan kita melanggar perintah Allah SWT, kita makan dan minum. Tapi kalau kita merasakan Allah Ta'ala sedang memperhatikan kita, CCTV di mana-mana memperhatikan kita, di mana saja, pasti kita akan melakukan ibadah puasa itu dengan sebenar-benarnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sahaja yang menjadi saksi kepada apa yang kita laksanakan, tanpa mengira orang perlu orang melihat, tidak perlu orang tahu, tidak perlu minta puji, tidak perlu minta dihargai, tidak perlu balas budi. Kita melaksanakan hanya kepada Allah. Biar orang dah tahu, biar rahsiakan amalan kita. Amalan yang wajib memanglah kita laksanakan, tapi walaupun di depan orang, sebab itu perkara yang wajib, seperti zakat, seperti sembahyang fardu. Tapi amalan sembahyang malam, tidak perlu diceritakan bahawa kita sebelum lihat bulan tadi sembahyang tahajud pelangku dulu. Tidak perlu cerita. Kerana kalau sudah kita cerita, habis setiap amalan. Walaupun pada dasar awalnya kita ikhlas, tetapi apabila kita menceritakan pada orang, takut-takut dia timbul, akhirnya sia-sia amalan kita. Jadi rugi. Marilah kita sama-sama menjadi umat Islam yang dapat menjalankan ibadah ini hanya semata-mata ikhlas kepada Allah SWT. Dengan saya ajarkan satu doa yang supaya kita kekal menjadi orang yang ikhlas dan terhindar daripada riya. Itu hadis yang doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Maksudnya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan yang menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita terhindar daripada perkara riya dan sentiasa ikhlas pada Allah SWT. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.